Kita melihat akut, yang ini yang dikatakan akut bisu. Akut bisu artinya tidak ada belalai gajah. Salah satu ciri keris Tok Chu, dia tidak mempunyai akut ataupun disebut sebagai akut bisu pada pangkal bilah mata. Ini keris Tok Chu. Seterusnya keris melela. Keris melela banyak dihasilkan di Terengganu, dan kita perhatikan bahawa kawasan ini disebut sebagai ganjar ataupun juga setengah orang menyebutnya sebagai aring. Dan oleh kerana dia berombak, maka ini disebut sebagai aring kedut. Kemudian ada belalai gajah di sini. Dan kita perhatikan bahawa keris melela juga beralur pada bilah matanya selain daripada mempunyai tulang. Yang terkenal ialah melela tulang bulat, selain daripada melela tulang tajam, tulang biasa. Kalau kita perhatikan keris melela ini, oleh kerana dia beralur begini, maka keris ini bilah matanya dianggap lebih berbisa. Kerana apabila ditikam ke dalam tubuh musuh, alur ini akan menyebabkan udara lebih banyak masuk ke dalam badan, dan udara yang masuk ke dalam badan akan menolak keluar lebih banyak darah. Jadi kalau ditikam dengan bilah keris melela ini, biasanya darah akan berhamburan keluar, dan itu akan sebenarnya lebih mencederakan musuh. Ini adalah keris Bugis Semenanjung. Disebut Bugis Semenanjung kerana keris Bugis, bentuk Bugis ini dihasilkan, ditempa, dibuat di Semenanjung. Ada keris Bugis yang dihasilkan di Sulawesi, itu disebut sebagai keris Bugis Sulawesi. Bentuknya sedikit saja berbeza daripada Bugis Semenanjung. Ada keris Bugis juga dihasilkan di Sumatera, itu disebut sebagai Bugis Sumatera. Apakah ciri-ciri yang ketara pada keris Bugis? Kalau kita perhatikan bilah mata keris Bugis ini, pangkalnya lebar dan tegap. Ini adalah merupakan ciri-ciri keris Bugis Semenanjung. Dan tentulah bilah mata keris Bugis Semenanjung ini mempunyai pelbagai pamor. Kemudian kalau kita perhatikan pada sampir keris Bugis Semenanjung, sampirnya menampakkan ciri-ciri yang sangat unik dan berbeza berbanding dengan keris Melayu Semenanjung yang lain. Di tangan saya ini adalah merupakan satu contoh keris Bugis Semenanjung. Kalau kita perhatikan, dia mempunyai sampir yang agak tebal, lebar. Dan kalau kita lihat bilah matanya, pada pangkal bilah mata itu dia agak lebar. Dan yang di tangan saya ini adalah merupakan keris Bugis Semenanjung lurus. Pada ilustrasi di skrin pada layar itu adalah merupakan bilah mata keris Bugis Semenanjung berluk. Yang di tangan saya ini lurus, tidak berluk. Seterusnya ialah keris alang. Keris alang ini adalah merupakan keris yang panjang. Keris alang adalah merupakan keris kuasa. Artinya keris alang ini tidak dibawa untuk bertarung ataupun untuk bertempur. Biasanya dipegang di tangan untuk menunjukkan kuasa ataupun autoriti yang dimiliki oleh orang yang dilantik sebagai wakil kepada sultan pada waktu itu. Kalau yang pendek, keris alang yang pendek yang digunakan untuk disisip di pinggang, itu disebut sebagai keris anak alang. Kalau panjang lagi, lebih kurang 20 inci ke atas, itu disebut sebagai keris penyalang atau juga disebut sebagai keris hukum. Sewaktu kegemilangan kerajaan Melaka dan juga kerajaan Kedah tua, keris penyalang ataupun keris hukum tadi digunakan untuk menjalankan hukuman bunuh ke atas pesalah-pesalah. Caranya ialah dengan menusuk pesalah yang telah dijatuhi hukuman mati itu di antara tulang selangka sebelah kiri. Kemudian ditekan keris tersebut untuk masuk menembusi jantung, melintang menembusi jantung, dan apabila dicabut keris itu
maka orang yang dihukum itu akan mati. Jadi ini adalah merupakan cara menjalankan hukuman bunuh pada zaman kerajaan Melaka dan juga kerajaan Kedah Tua menggunakan keris penyalang ataupun keris hukum. Keris beko adalah merupakan keris pendek, juga disebut sebagai keris lidah. Ianya masih merupakan keris senjata, tetapi lazimnya diguna oleh guru ataupun orang yang mengajar. Disisip di pinggang, dan apabila disisip di pinggang, kalau orang lihat orang yang mempunyai keris beko ini, orang akan tahu pada waktu itu bahawa si pemakai keris ini adalah merupakan seorang guru. Disebut keris beko kerana bentuk bilahnya itu menyerupai buah beko. Kalau buah beko itu mungkin lebih kurang rupanya seperti kacang parang begitu. Keris debek, ini keris yang dihasilkan di negeri Kelantan, disebut debek. Debek itu artinya tidak sempurna. Keris debek adalah merupakan keris yang dibuat secara tergesa-gesa dalam keadaan terdesak. Umpamanya apabila musuh sudah pun masuk ke negara, ke kawasan kita, kemudian kita tidak ada senjata, terpaksa menempa sebilah keris dalam keadaan tergesa-gesa, dan tentulah keris itu tidak begitu sempurna, maka itulah yang dia disebut sebagai keris debek. Ini adalah merupakan keris semenanjung. Keris semenanjung kalau kita perhatikan, sama ada lurus ataupun berluk, bilah matanya adalah merupakan bilah mata yang menyerupai bilah mata keris Bugis. Ini adalah kerana pengaruh daripada keris Bugis. Seperti mana yang kita baca dalam sejarah, kerajaan Melayu dahulu kala banyak dipengaruhi oleh Bugis. Ini satu contoh keris Melayu semenanjung. Kalau kita perhatikan bentuk sampirnya, ini disebut sebagai sampir tebing, sampir Melayu, dan hulunya juga adalah merupakan hulu Jawa Demam yang popular di kalangan orang-orang Melayu pada zaman dahulu kala. Dan bilah mata adalah bilah mata keris semenanjung yang dapat kita lihat ciri-cirinya dipengaruhi oleh ciri-ciri Bugis.